Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan terangkan bahagian-bahagian pada mesin pemotong kepersegian hidrolik. Yang pertama, kita pergi kepada Swiss panel Swiss. Dekat panel Swiss ni, yang pertama sekali yang kita akan jumpa ialah emergency stop button. Fungsi dia, jika berlaku apa-apa kecemasan, kita akan terus tekan ni lah. So mesin ni akan automatik tutup dengan cepat, dengan pantas. Ke bawah pula kita akan tengok ada dua butang, satu berwarna hijau dan satu berwarna merah. Yang hijau ni fungsi dia untuk menghidupkan mesin dan yang merah ni untuk menghentikan mesin. Kita pergi ke bawah pula. Ke bawah pula kita tengok di sini ada 3 pilihan untuk memotong. Yang pertama, shear ni, kalau kita pilih shear ni, dia akan potong secara terus. Kita tekan je pemijak ni, dia akan potong secara terus. Kalau kita pergi kepada test, test ni macam untuk kita cuba. Kita tekan, dia akan turun sikit. Tekan, turun sikit. Tekan lagi, turun sikit. Dan yang terakhir, pilihan yang ketiga iaitu trim. Yang trim ni, ibarat kita potong sikit demi sedikit. So kalau kita nak potong banyak, kita tekan sampai habis. Kalau kita nak potong sikit, kita tekan sikit je. Yang bawah sekali macam biasalah. Yang ni ialah lampu penunjuk. Yang merah ni sama, kalau dia menyala, maksudnya mesin ni ada power. Dan yang seterusnya, yang hijau ni menunjukkan hidrolik dihidupkan, dan juga yang terakhir ialah trip jika ada berlaku kebocoran elektrik. Seterusnya, nampak tak yang bahagian putih ni? Yang bahagian putih ni kita panggil penekan hidrolik. Penekan hidrolik maksudnya dia menekan plate yang kita akan potong dahulu. Dia akan tekan. Maksudnya sebelum yang mata pemotong ni nak potong, dia akan tekan dahulu. Dan yang belakang ni pula, yang ni ialah mata pemotong dia. So dia akan tekan dulu, baru yang belakang akan potong. Nampak tak yang panjang ni, yang mengacau saya ni, yang panjang ni dia panggil landas bahan. Fungsi landas bahan ni ialah untuk ialah untuk apa? Kita tengok. Untuk mengalas bahan semasa kita memotong. Kan tadi seperti yang Cikgu Fazrul sebutkan, tak kisahlah panjang mana. So macam inilah kedudukan dia, panjang dia. Untuk mengalas bahan. Mengalas kepingan logam tu. Dan apa lagi yang saya belum pergi? Dan yang paling penting sekali, ini. Ni nama dia. Ni nama dia Swiss pemijak kaki. So maksudnya untuk kita menggerakkan mata pemotong tu, kita kena pijak dia. Selagi tak pijak, selagi tu mesin ni tak bergerak. Itu saja bahagian-bahagian pada mesin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan proses pembelajaran kita pada hari ini. Dengan saya ni, kita fokuskan kepada plate yang kita akan gunakan untuk proses pemotongan. Bagi mesin yang terdapat di bengkel ini, dia ada had maksimum dan had minimum bagi pemotongan. So, untuk mesin tersebut, kadar maksimum ataupun kadar minimum untuk pemotongan ialah 1.5 mm. Manakala untuk maksimum ketebalan pemotongan ialah 3 mm. Di hadapan anda semua ni, anda boleh lihat dua plate yang mempunyai ketebalan yang berbeza. Di sebelah kanan saya, ni berketebalan 1.5 mm. Manakala di sebelah kiri saya berketebalan 3 mm. So, untuk proses pemotongan plate yang besar, plate yang lebar, saya nak bagi satu tip yang memudahkan kita. Kita tidak perlu untuk membuat garisan sepanjang plate tersebut. Just kita buat
garisan pada hujung. Okey, contohnya saya ambil, kalau saya nak potong dalam ukuran 100 mm. Okey, saya ambil 100 mm dikira daripada tepi. So saya cuma tandakan garisan pada bahagian hujung plate saja. Okey, di kiri dan kanan saja. Okey, ini sebagai penanda untuk saya potong plate. Okey, sebab ni saya akan tunjukkan bagaimana proses pemotongan itu dibuat. Okey, jom. Okey, sebelum kita melakukan proses pemotongan, okey, seperti mana-mana kerja amali yang lain, perkara yang paling penting ialah safety first. Okey, utamakan keselamatan. Okey, manakala kita akan membuat pemotongan bagi plate, okey, maknanya di sini plate yang kurang daripada 3 mm, nipis, dia mempunyai bucu yang agak tajam. So, anda digalakkan untuk menggunakan sarung tangan, okey, untuk memastikan keselamatan tangan anda daripada terhiris pada bahagian-bahagian yang tajam pada plate. Okey. So, langkah pertama yang kita perlu buat, kita akan hidupkan switch. Okey. Kita akan hidupkan switch utama, kemudian disusuli dengan kita onkan switch pada control panel, control switch. Okey, bila ada kedengaran bunyi motor, itu menunjukkan mesin kita berfungsi dengan baik. Okey. So langkah seterusnya, kita sorongkan plate yang kita dah tanda tadi. Okey, pastikan plate kita berada di atas landasannya. Okey, kita adjustkan garisan pada mata pemotong. Okey, untuk memastikan ketepatan, kita kalau boleh kita berada di atas mata garisan, mata pemotong. So kita boleh nampak itu punya garisan dan pemotongan. Garisan untuk proses pemotongan. Okey, kalau kita dah pasti garisan mata kita dah berada di garisan, kita tekan switch pemijak. Okey, langkah seterusnya kita pastikan sebelum proses pemotongan tiada orang berada di belakang ataupun di bahagian belakang mesin. Okey, untuk memastikan plate tidak jatuh ke atas kaki orang lain. So, dah selesai, kita offkan. Kita bergerak untuk mengambil plate kita. So, saya dah dapat plate yang dipotong dengan menggunakan proses pemotongan hidrolik. So, harapan saya semua pelajar dapat menggunakan mesin ini dengan baik. Okey, yang pentingnya sekiranya kita hendak menggunakan mesin, cuma seorang saja. Okey, seorang saja personal. Okey, personal yang menggunakan mesin ni. Okey, maksud di situ orang yang menanda, orang yang menolak dan orang yang memijak switch orang yang sama. Okey, tak boleh orang lain. Okey, orang lain pegang, orang lain pijak. Okey. So itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada episod akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.